وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علم وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتى فافتح لنا بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم خلصنا مما فيه خلاصا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah sama-sama kita menyambung lagi kitab kita insya-Allah, iaitu kitab Ta'limul Aulad. Jadilah dia dah dapat dah. Tengok dapat ni sama. Amin. Telah berkata musannif, mudah-mudahan merahmati akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan manfaat dan barakah dengan ilmu yang dituliskan dalam kitab beliau di dunia dan juga di hari kiamat. Amin. Amin. Jadi tajuk kita malam ini insya-Allah iaitu kenyataan berpindah dan beralih kita daripada dunia kepada alam barzakh. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang wajib. Satu perkara yang wajib dilalui oleh setiap manusia. Tak kira pangkat dan tak kira darajah, tak kira kaya ataupun miskin, laki-laki dan perempuan tu ataupun muda. Mereka akan berpindah nanti satu masa daripada alam dunia ini kepada alam barzakh sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian daripada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni selepas daripada Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Selepas daripada Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, yang mana asal-asalnya kita tiada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di awal kitab dulu dinyatakan. Yang asal kejadian kita itu daripada air mani yang hinanya, yang ditempatkan di dalam rahim ibu yang begitu sempit, kemudian dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditukarkan menjadi daripada air mani ditukarkan kepada seketul daging, kemudian dirupakan seperti rupa manusia, laki-laki ataupun perempuan, kemudian diletakkan roh sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Taala berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di sini dengan makna mematuhi segala perintah Allah, menjauhi segala tegahan, itu makna liya'budun. Makna beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping tujuan asal Allah Ta'ala memindahkan kita daripada alam zuriyat, alam roh kepada alam yang nyata, alam yang fana ni, di samping untuk melakukan amal ibadah tadi, kita disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pelbagai jenis kemudahan, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat akal. Dengan nikmat akal tadi boleh kita mencari jalan sebab musabab untuk menghasilkan rezeki dari itu. Jadi Allah Ta'ala kurniakan pelbagai jenis nikmat, kesihatan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesihatan, nikmat kenderaan, macam-macam lagi lah, yang mana sudah pasti kita tak dapat nak mengirakan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, yang mana nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang paling besar sekali lah. Jadi selepas daripada Allah Ta'ala menghidupkan kita di negeri dunia ini dengan masing-masing umur, jadi Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Jadi azali lagi Allah Ta'ala dah tetapkan kita ni umur berapa masing-masing. Ada yang 2 minggu, ada yang dalam perut lagi dah mati dah, ada yang lahir-lahir dia 2-3 minit mati dah dia. Jadi kita alhamdulillah setakat ni masih lagi diberi roh oleh Allah, diberi nyawa oleh Allah Ta'ala lagi. Boleh kita memandang, boleh kita melihat lagi.
boleh kita berusaha dan berikhtiar mengambil kelazatan dan kegembiraan dan sebagainya. Jadi sebab apa Allah Ta'ala masih menghidupkan kita lagi pada saat ini? Jadi soalannya, mengapa Allah Ta'ala masih lagi memberikan kehidupan pada kita pada saat ini? Ada orang dah mati petang tadi, ada orang dah meninggal dunia petang tadi, tapi kita masih lagi diberi kehidupan. Kenapa? Tak lain dan tak bukan supaya kita dapat memperbaiki amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di dalam negeri dunia ini dengan masing-masing umur, Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Jadi kita ni masing-masing dah ada dah tarikh kematian kita dah ada, tapi dirahsiakan oleh Allah. Kita pakat-pakat sibuk untuk menyambut hari kelahiran, tetapi kita tak tahu bila pula tarikh kematian kita. Jadi pakat-pakat kita tahu semua hari lahir, jumpa orang datang kenduri, makan dan sebagainya, menyambut hari kelahiran kita. Tetapi kita tak tahu berapa bila pula tarikh kematian kita. Yang mana satu perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita lebih berjaga-jaga, berhati-hati dengan kematian tadi. Dengan makna jangan kita menangguh-nangguhkan, jangan kita melengah-lengahkan lagi untuk memperbaiki amalan kita di sisi Allah. Sebab kematian itu datang batatan, maknanya terkejut. Sedang makan mati, sedang bekerja mati, sedang naik kereta mati, sedang tidur mati, sedang macam-macam kelakuan kematian yang Allah jadikan tadi tu. Jadi Nabi telah bersabda, yang mana artinya Nabi menyuruh kepada kita supaya banyak mengingatkan perkara yang menghilangkan kelazatan dunia, iaitu kematian. Apabila disebutkan di sisi orang yang tamak halapa dengan dunia, insya-Allah akan menjadikan dia orang yang tidak tamak halapa. Kalau disebutkan di sisi orang yang tidak ada amal ibadah, insya-Allah akan menggerakkan dia untuk beribadah kepada Allah. Kalau disebutkan di sisi orang yang banyak dosa dan maksiat, insya-Allah akan membawakan dia menjadi orang yang membersihkan diri dia daripada dosa-dosa, yakni dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hikmah menyebut kematian tadi tu. Jadi dengan masing-masing umur dan pangkat, Allah Ta'ala dah tetapkan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana, macam-macam. Ada yang duduk di bandar, ada yang duduk di kampung. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan sifat iradahnya, dengan kehendak Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha sempurna. Maka memindahlah ya Allah Ta'ala akan kita pula kepada alam barzakh. Jadi tak lama lagi kita ni akan berpindah. Sekarang ni kita duduk transit kat sini sementara. Sementara dipindahkan, diletakkan sementara waktu oleh Allah Ta'ala di sini supaya dapat kita menggunakan kesempatan dipindahkan Allah Ta'ala ke alam dunia ni, supaya dapat kita mengambil perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang perlu untuk kita gunakan nanti di hari kiamat, iaitu amalan yang diterima oleh Allah. Jadi tempat ni yang kita duduk sekarang ni sementara saja, bukan tempat kekal abadi, bukan. Semuanya kita akan tinggalkan, isteri kita tinggalkan, suami kita akan tinggalkan, mak kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, baby kita akan tinggalkan, kenderaan kita akan kita tinggalkan. Semuanya kita tak akan dapat bawa balik ke alam akhirat, melainkan dua, iaitu amalan baik ataupun amalan jahat. Itu saja. Hebat macam mana pun semuanya akan kita tinggalkan. Jadi kita kena beringat perkara ini supaya tidak termasuk kita di dalam orang yang dilalaikan dengan nikmat keseronokan dunia tadi tu. Jadi maka memindahlah ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kita pula ke alam barzakh. Jadi ada saudara mara kita yang dah mendahului kita. Ada yang suami dah pergi, ada yang isteri dah pergi, ada yang anak-anak dah pergi, ada yang sahabat andai dah pergi dah. Mereka tu sekarang dah berada pun di alam barzakh, alam yang dijanjikan oleh Allah. Mereka dah tahu dah, mereka dah yakin dah, rasa dah sendiri dah sebagaimana apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Sekarang ni mereka sedang mengalami perkara itu. Adapun kita belum. Kita masih lagi baru dengar cerita baru tentang alam barzakh, alam akhirat. Ada soal munkar nakir, ada soalan kubur, nikmat kubur, azab kubur. Ada yang diluaskan kuburnya saujana mata memandang, ada yang disempitkan kuburnya sampai berselisih tulang rusuknya, macam-macam lagi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita benarkan, imani perkara itu.
Kerana Nabi itu bersifat dengan siddiq, benar. Benar setiap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara yang gaib atau yang zahir, tidak menyalahi sedikit pun dengan hakikat perkara tersebut. Jadi maka memindah lagi Allah Ta'ala akan kita pula ke dalam alam barzakh. Inilah, yakni alam barzakh inilah negeri kita yang ketiga. Negeri kita yang ketiga. Yang pertama dulu alam dzurriyah. Yang kedua sekarang alam dunia kita. Dan yang ketiga nanti alam barzakh. Nak tak nak, mau tak mau, tetap kita akan berpindah ke sana. Tak nak pun Allah Ta'ala ambil juga. Nak pun Allah Ta'ala ambil juga. Tak nak pun, suka ke, tak suka ke, tetap Allah Ta'ala ambil. Dah cukup bekalan, tetap pergi. Yang belum cukup pun tetap pergi juga. Yang tak buat persiapan pun tetap pergi juga. Jadi beruntunglah orang yang dah membuat persiapan. Orang yang tak membuat persiapan, maka menyesallah dia nanti. Orang lain musafir dalam hal keadaan cukup lengkap peralatan keperluannya. Kita musafir di dalam negara yang tidak berkesudahan dengan tidak ada keperluan kita. Yang jadi susah lah. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur 2-3 hari pun beg kita dah bawa banyak lah. Macam-macam dah kita bekalkan. Duit sekian, pakaian sekian. Padahal baru 2-3 hari je. Ada pun ni alam akhirat yang dunia ni lebih yang umurnya lebih panjang lagi daripada umur dunia. Umur dunia katalah 100 tahun, 200 tahun. Tapi alam akhirat ini tidak ada nombor yang kita nak letakkan sebab tak berkesudahan. Inilah negeri yang ketiga dengan dicabutkan nyawa. Jadi Allah Ta'ala pindahkan kita ke alam barzakh ni dalam hal keadaan bagaimana? Dalam hal keadaan Allah Ta'ala mencabutkan roh. Maknanya nak pindah ke negeri ke alam barzakh ni dengan cara Allah Ta'ala mencabutkan roh kita, mencabutkan nyawa kita. Tak ada orang yang boleh berpindah ke alam barzakh dalam hal keadaan dia hidup sekarang terus pindah ke alam barzakh. Tak ada. Melainkan dia akan melalui saat-saat kematian terlebih dahulu. Hatta Nabi sekalipun melalui saat kematian. Apatah kita. Jadi dengan dicabutkan nyawa daripada badan masing-masing. Jadi sebagaimana disebutkan dalam kitab Jauharul Maknun, Jauharul Mahub tu, diceritakan azabnya, pedihnya roh nak keluar daripada jasad tu. Kalau dibukakan hijabnya, laungan roh tu tadi, sakitnya, pedihnya akan dapat didengar oleh sekalian isi bumi. Kalau tak nak bukakan hijabnya, boleh didengar punya sakitnya, jeritan orang yang sedang mengalami maknanya sakaratul maut, waktu roh tu nak keluar. Jadi diceritakan roh tu sebenarnya jasad kita tu orang waktu keluar roh tadi terbakar. Jasad kita terbakar dengan sebab keluar roh dari itu. Dengan sebab itulah kita kena berhati-hati menguruskan jenazah tadi itu. Sebab pedih sakit yang ditanggung dengan sebab keluar roh dari itu. Dengan sebab keluar roh, terbakar jasad dia. Dengan sebab keluar roh tadi, badan diterbakar, panas. Dengan sebab itulah jangan berkasar dengan jenazah. Jadi kita sebagai maknanya ahli keluarga lebih-lebih lagi kita kena tahulah. Andai kata ada yang pergi nanti, siapa yang sepatutnya ke hadapan kita lah? Anak-anak lah. Andai kata anak-anak lah yang nak kena ke hadapan. Jadi nak tak nak kena belajar juga ilmu tu. Daripada kita serahkan benda tu daripada orang yang tak ada sangkut paut pertalian darah dengan kita, lebih baik anak-anak lah yang menguruskan ataupun bersekali. Maknanya setidak-tidaknya kalau ada orang yang tak ada kena-mengena tu, dia berhati-hati, segan juga dia dengan sebab anak-anak ada. Kalau tak ada nanti dia buat ikut suka dia. Dapat pula ada masalah keluarga lah pula. Ada masalah pula, dipanggil pula bertugas, bayar gaji, bayar allowance, nak tak nak bukan datang. Jadi takut tadi. Benda tu tadi mempengaruhi pekerjaan dia nak menguruskan jenazah tadi, membuatkan dia jadi berkasar dengan jenazah tadi. Jadi yang terlebih baik anak-anak lah ada sekali. Kalau bapa anak-anak laki-laki lah, kalau mak anak-anak yang perempuan lah. Jadi turut serta waktu tu. Maknanya roh tu tadi disuka, dia tengok, dia lihat siapa yang memandikan dia, siapa yang hadir, siapa yang membacakan doa-doa Quran dan sebagainya. Dia tengok. Dia tengok kelakuan dari tu. Kalau dia tengok daripada ahli keluarga dia berapa, makna betapa suka dia, gembira dia lah.
Sebab itu penghormatan yang terakhir. Kalau dia tengok anak-anak tak peduli kan, terguling tengah rumah seorang. Ada lagu-lagu tu. Bila bapak mati, terguling tengah-tengah rumah. Tak ada siapa nak menyampaikan makna ayat-ayat suci Quranul Karim, salawat ke, zikir ke, istighfar ke, tak ada. Masing-masing buat hal masing-masing, duk sembang, benda-benda lain. Ada pun jenazah tadi tu, bapak dia, mak dia tak pergi pedulikan. Waktu sembahyang pun tak ada yang ambil, yang tak ada ambil bahagian. Serahlah kepada orang lain. Makna nak menghormati jenazah tadi kalau boleh, dari segi daripada A sampai ke Z ni biarlah anak-anak tadi itu, yang nak menuhunkan dia, nak menyembahyangkan dia, nak memikul dia, yang nak memasukkan dia dalam kubur tu, biarlah anak-anak tu. Baik, masing-masing jadi dicabutkan nyawa daripada badan masing-masing. Ada dengan terkejut, ada yang dengan terkejut, tak ada sakit, tak ada apa, baru minum petang tadi kata dia, dah pergi dah. Tu orang panggil terkejut dah. Terkejut. Baru duk telefon dia, baru lepas telefon dia. Terkejut dah tu. Tak ada sakit, tak ada apa, tiba-tiba sampai ajal. Tu kelakuan Allah Ta'ala tarik roh tadi, ada kalanya dalam hal keadaan terkejut. Itu yang kita takut, tak sempat buat persiapan. Dan ada yang dengan tidaknya, ada yang bukan dengan terkejut, dengan mana Allah Ta'ala bagi sakit dulu. Duk sakit terguling minggu-minggu, bulan-bulan, setidak-tidaknya boleh dimuhasabah diri dia. Dia berharap kepada Allah supaya mengampunkan dosa-dosa silam dia.